Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Langkawi, 89,0. Cahaya seluruh alam dengan kelahiranmu, telah menerangi ke seluruh penjuru alam. Setelah kelahiran Nabi junjungan yang mulia, lafaz dan ucapan salam bagimu wahai baginda. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pujian dan kerinduan daulah membawa kebenaran. Selawat yang berpanjangan, tanda cinta yang takkan hilang. Kaulah Rasul yang terpilih, terpuji dan sungguh pengasih. Kekasih yang mulia, cahaya seluruh alamku.
Inspirasi, Inforia, Islamia, semuanya di IKIM. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di ruang segmen Destinasi, Alhamdulillah. Dan untuk petang ini jam kedua bersama Destinasi, kita akan bersama rancangan Fas'aluna. Tanyalah kami bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan untuk petang ini ada perbincangan yang akan dibawakan oleh Dr. Farid, iaitu memperkukuh akidah sebagai teras agama untuk bahagian kedua. Dan untuk para pendengar, tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Fas'aluna sebentar saja lagi. Berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Muhammad, Ya Habibullah Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah Muhammad, Ya Habibullah Muhammad, Ya Rasulullah, salamun alaik.
Berselawatlah ke atas Nabi, moga hidup kita diberkati. Berselawatlah ke atas Nabi, moga hidup kita diberkati. Amalkan sunnah Rasul junjungan, moga kita mendapat syafaat. Amalkan sunnah Rasul junjungan, moga kita mendapat syafaat. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu umat, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Salamun alaik. Berselawatlah ke atas Nabi, moga hidup kita diberkati. Berselawatlah ke atas Nabi, moga hidup kita diberkati. Amalkan sunnah Rasul junjungan, moga kita mendapat syafaat. Amalkan sunnah Rasul junjungan, moga kita mendapat syafaat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, ya Rasulullah. Assalamualaikum. Hai semua. Kali ini Hazin nak jumpa Eja Ali. Kawan-kawan nak jumpa sekali? Kalau nak jumpa, jom kita ke Pesta Buku Kedah DVD Semua Sungai Petani. Bila tu? 22 September hingga 28 September ini. Bukan sahaja Ejen Ali ada, banyak lagi aktiviti. Ada ceramah agama, ada bicara karya, basking pun ada tau. Kawan-kawan, jomlah kita pergi sekali. Diskaun yang amat dahsyat. Jumpa kat sana nanti. Bye. Anda mahu mengerjakan umrah dan mencari pakej umrah yang berbaloi? Cubalah pakej umrah Al-Afiyah. Perjalanan kereta api ke Mekah hanya 2 jam setengah. Dengan harga dari RM7,290, anda dapat mengerjakan umrah termasuk pakej kereta api Mekah dan Madinah. Maklumat lanjut 010-2658-600. 010-2658-600. Al-Afiyah, mesra dan mudah. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna
Bajab Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook Bajab Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Assalamualaikum, bersama saya Pio Hafiz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tahukah anda bahawa Yayasan Islam Darul Ihsan Yidik mengawal selia lebih 8,500 orang anak-anak yatim dan juga 19 buah rumah kebajikan anak-anak yatim di bawah silaan Yidik. Bukan itu sahaja, Yidik turut mengawal selia 6 pusat dialisis MAIS di seluruh negeri Selangor serta mempunyai peranan menyampaikan bantuan kecemasan kepada mangsa musibah di negeri Selangor. Beruntungkan anak-anak yatim di negeri Selangor ada satu badan berautoriti yang menjaga hal ehwal kebajikan mereka. Jom bersama kita mengukirkan senyuman anak-anak yatim ini. Daripada Abu Ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membelai kepala anak yatim kerana Allah Ta'ala, maka baginya kebaikan yang banyak daripada setiap rambut yang diusap. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan dan lelaki, maka aku dan dia akan berada di syurga seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan merenggangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Riwayat Imam Ahmad. Yayasan Islam Darul Ihsan menyediakan platform dalam talian kepada orang ramai untuk menyalurkan infak kepada masjid-masjid, institusi tahfiz dan rumah anak yatim. Muat turun aplikasi Infak Yidik di Google Play Store dan Apple Play Store. Satu sentuhan, 1,000 kebaikan. Setiap sumbangan layak untuk mendapat pengecualian cukai. Untuk maklumat lanjut hubungi 0177569478 atau layari Facebook dan Instagram Yayasan Islam Darul Ihsan Yidik. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan Radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Nikmati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suti Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah kita nak teruskan lagi bual bicara kita pada petang ini. Kelas kita, kuliah kita menerusi rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami, dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM, di YouTube IKIM. Like, komen, share untuk kita sama-sama bawakan lagi kebaikan manfaat menerusi bicara kita pada petang ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp Punti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Dan alhamdulillah untuk waktu ini kita ada di konti IKIM bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Syukur. Okey. Sabar minggu Doktor, kita kembali lagi bersama Doktor, dan pada kali ini kita masih lagi nak membincangkan dengan tajuk memperkukuh akidah sebagai teras agama. Doktor pun dah berikan kepada kita pada minggu lepas bagaimana akidahnya ada asas-asas penting supaya kita faham tauhid kita ini, dan banyak soalan juga kita dapat Mona. Kejap lagi kita akan bacakan beberapa soalan
ada yang bertanya tentang dalil akalnya, apa yang perlu tekankan dalam akidah bagi mereka yang baru mula-mula nak belajar. Ada sahabat mualaf kita yang kenal Islam kan. Jadi banyak lagi soalan kita akan baca selepas ini. Ya, betul itu. Sebelum soalan yang dari minggu lepas, untuk waktu ini kita minta doktor untuk mukadimahnya terlebih dahulu. Silakan doktor. Silakan doktor. Ya, terima kasih Maulana Syafiq. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi bersama dalam rancangan Fas'aluna. Dan seperti yang disebut oleh Syafiq dan Mona tadi, kita ingin berbicara, meneruskan perbicaraan kita berkaitan dengan pengukuhan akidah kita dalam konteks kita menghidupkan budaya beragama. Tajuk besar kita tu budaya beragama itulah. Sebab hari ini kita lihat kadang-kala disebabkan kehidupan kita ni yang banyak sekali dipengaruhi oleh budaya-budaya luar kan, dalam kalangan masyarakat kita, dalam kalangan generasi muda kita. Kadang-kala kita lupa bahawasanya sepatutnya yang menjadi budaya kehidupan kita ni agama kan, yang menjadi pemandu kepada kehidupan kita itu adalah agama, kerana ini merupakan teras kepada kehidupan seorang Muslim. Tetapi disebabkan pelbagai perkara kita lupa, dan kita nak ingatkan kembali bahawa teras kepada budaya beragama itu adalah akidah. Jadi sebab itu kita mulakan dulu dengan pembahasan akidah itu, Maulana Syafiq. Dan seperti yang saya sebut pada minggu lalu, teras kepada akidah itu pula ada 3 perkara kan, tentang ketuhanan, tentang kenabian, dan juga tentang dipanggil hari akhirat, ataupun kadang-kadang disebut sebagai sam'iyat kan, benda-benda yang kita dapat dengar daripada Nabi dan juga daripada Al-Quran berkaitan dengan hal-hal yang akan berlaku selepas kematian kita nanti. Kerana perkara itu merupakan perkara-perkara yang kita kena imani, walaupun masih belum berlaku, dan tak ada orang yang dah pergi hari akhirat tu datang kepada kita menceritakan dalam kubur tu kalau dia bangun bahaya tu Syafiq lari semua. Lari semua nanti. Jadi tak ada lagi. Adalah kisah-kisah yang macam-macam kita dengar, tapi kita pun tak ada kepastian. Tentang orang bangkit daripada kubur lah apa semua. Hidup semua. Tapi yang pastinya urusan-urusan dalam kubur, urusan akhirat itu merupakan urusan yang akan datang. Yang pengalaman itu hanya diberikan kepada kita berdasarkan dipanggil sam'iyat. Khabar-khabar dari Rasul, daripada Al-Quran berkaitan dengan hal-hal itu. Dan itu termasuk dalam bab-bab keimanan, bab-bab yang kita kena imani, dengar dan beriman. Jadi sebab itulah dalam pengajian akidah ke pengajian tauhid ke, ini 3 teras yang ditekankan oleh ustaz dan ustazah kita dan para ulama kita ketika menulis itu. Walaupun rukun iman itu sebagaimana yang kita biasa dengar Maulana Syafiq ada 6 kan. Tapi seperti mana yang kita sebut pada minggu lalu, 6 perkara rukun iman tu dia telah termasuk dalam 3 yang utama ini, iaitu ketuhanan, kenabian dan hari akhirat. Dan kita dah sebutkan bahawa ketuhanan itu harus diperdalamkan melalui kefahaman kita berkaitan dengan siapa dia Tuhan yang kita sedang sembah ini. Kan nanti ramai juga orang lain kata dia pun ada Tuhan dia kan. Ada orang yang cipta Tuhan dia sendiri. Kan. Kadang-kadang kita tengok yang kehidupan-kehidupan yang tidak mungkin tak sampai risalah Nabi kepada mereka yang dalam lautan misalnya tu kan, kita tengok cara mereka beragama. Mereka cuba nak berkomunikasi dengan Tuhan itu kan, dengan kuasa yang besar yang mereka rasa ada. Tapi disebabkan tidak ada yang mengajar mereka bagaimana untuk tunduk kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan ini, beribadat kepada Tuhan ini, maka macam-macam lah yang diciptakan, mengelilingi api lah, kemudian melompat-lompat lah apa semua. Itu semua gambaran orang nak sebenarnya berhubung dengan kuasa yang amat berkuasa yang dipanggil Tuhan itu, tetapi disebabkan dia tidak ada panduan daripada Nabi, ataupun mungkin sebahagian ada dihantar Nabi tapi mereka menolak. Jadi akhirnya mereka tidak dapat. Tapi kita orang Islam alhamdulillah
Yang kita tahu tentang Tuhan itu adalah perkara-perkara yang Tuhan sendiri berikan melalui Nabi, sama ada Nabi menerangkan melalui kata-katanya dalam hadis-hadis ataupun melalui Al-Quran, kitab yang khas Tuhan utuskan bersama dengan Nabi untuk menceritakan sebahagian besarnya tentang ketuhanan dalam Al-Quran itu. Jadi itulah, dan Nabi pula penting kerana Nabi itu menjadi contoh. Nabi itu menjadi pemimpin, Nabi itu menjadi panduan kepada kita. Itu pun satu hal juga hari ini, ramai orang yang kehilangan makna dirinya. Kerana apa? Kerana dia tercari-cari siapa yang dia nak ikut sebagai pemimpin, sebagai contoh, sebagai idola, sebagai ikon, macam-macam istilah yang digunakan pada hari ini. Tapi semangatnya ialah dia nak cari seseorang untuk dijadikan contoh untuk hidup. Jadi kita tidak ada, orang Islam sepatutnya tidak ada masalah kerana kita sudah dihantar oleh Allah Ta'ala seorang Rasul yang begitu sempurna sifatnya, begitu tinggi akhlaknya, begitu hebat kepimpinannya, yang kita boleh jadikan contoh. Sebab itu harus didalami dalam akidah itu, ilmu kita tentang Nabi itu, sifat-sifat yang wajibnya dan lain-lain. Dan yang ketiganya tadi kita sebut hari akhirat, kerana hari akhirat ini cukup penting dalam konteks memperkukuhkan akhlak kita. Maulana Syafi'i, orang yang tidak ada konsep hari akhirat ni, dia akan merasakan bahawa dunia inilah dia punya kehidupan yang sebenar, dan dia akan cari segala-galanya, dan mungkin dia akan melakukan satu perkara yang di luar norma-norma akhlak dan etika untuk didapatkan sesuatu di dunia ini, kerana dia rasa this is the only life yang saya ada. Kan? Kalau dia tak percaya kepada hari akhirat. Tapi orang Islam, kita percaya kepada adanya hari kemudian, adanya dunia, bukan dunia, kehidupan yang lebih sempurna di akhirat kelak, dan kesemuanya itu hasil daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi dah pasti kehidupan kita di dunia akan terarah kalau kita ada konsep yang kita percayai dalam akidah kita, iaitu adanya kehidupan lain yang lebih sempurna selepas kehidupan di dunia ini. Itu tiga teras yang kita telah bincangkan pada minggu lalu. InsyaAllah kita akan cuba tengok soalan-soalan yang telah dibangkitkan berkaitan dengan tajuk ini, Maulana Syafiq. InsyaAllah. Jelas kita dapat kembali sedikit, orang kata dalam bahasanya recap lah, Maulana, ulang kaji sedikit tentang tajuk yang kita bincangkan di bahagian pertama, iaitu memperkukuh akidah sebagai teras agama. Di bahagian kedua ni ada soal jawab yang ada sahabat kita bertanya, Doktor, ada ke dalil akal untuk sifat sama dan masar? Nanti doktor akan berikan jawapannya selepas ini. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di negeri Sabah dibina atas jutusan idea Allahyarham Tun Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Said Keruak yang di Pertua Negeri Sabah yang ke-7. Masjid ini siap dibina pada Jun 1961. Dinamakan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu adalah kerana kedudukan masjid yang terletak betul-betul di kawasan bandaraya dan merupakan masjid yang terbesar di daerah tersebut. Pada asalnya, tapak masjid adalah kawasan persisiran laut Kampung Likas.
Masjid ini terletak di persisiran pantai dengan lanskap persekitaran berhadapan dengan pulau-pulau yang indah. Masjid Menarai Kota Kinabalu juga mempunyai ciri-ciri reka bentuk Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. 70% daripada kawasan masjid ini dikelilingi air, menyebabkan ia kelihatan seolah-olah terapung di atas air. Di sebalik pembinaan masjid ini, terdapat 1001 sejarah yang cukup luar biasa. Benar dalam hadis Nabi menyebutkan tentang idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bitalatin. Ya, hadis itu saya tak payah baca, bukan kita nak bincang. Tetapi kita selagi hidup, kita terlupa kita ini ada nikmat untuk buat, dan power to choose to do, power untuk pilih nak buat. Hari ini kita nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini kita tak nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini saya nak beristighfar, kita boleh pilih. Hari ini kita nak berselawat, kita boleh pilih. Tetapi apabila Nabi menyebutkan kalimah in qata'a, maknanya kita tahu bahawa maka jadi terputuslah. Sebab in qata'a adalah satu perbuatan yang berlaku kerana ada benda yang berlaku sebelum daripadanya. Maknanya maka jadi terputuslah. Dan saat manusia berada pada posisi jadi terputuslah, dan itulah kata ulama penderitaan yang paling sengsara bagi ahli kubur. Dia rasa nak taubatlah, boleh taubat, tapi bagi ahli kubur, aku nak taubat, tetapi peluang taubat telah tertutup, terpeteri sama sekali. Aku nak selawat pada Nabi, tetapi ingat, saat masuk dalam kubur, takkan mampu seseorang itu berselawat pada Nabi. Hari ini, ya Allah, kita ada duit, kita nak infak kepada tempat yang baik, kita boleh lakukan. Tetapi dia alam kubur, sebab dia alam jazak, bukan alam amal. Saat tersebut yang qata'a, makna langsung tak ada peluang kita dapat melakukan semua kebaikan tersebut. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Ya, betul. Kita sedang bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, merupakan fellow utama merangkap pengarah dari Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Kita nak bincang dengan tajuk petang ini, iaitu memperkukuh akidah sebagai teras agama di bahagian yang kedua. Ya, betul. Dan kita ada soalan dari minggu lepas. Soalan yang pertama untuk waktu ini kita ambil, ya, Doktor. Dari Moha Al-Bagusi. Katanya, Doktor, ada ke dalil akal yang sifat sama dan basar? Bagaimana, Doktor? Ya, silakan, Doktor. Terima kasih. Ini kalau dengan Dr. Aiman memang dia dah huraikan mendalam lah, jadi kita tak perlu mungkin berpanjang lah. Tapi memang para ulama akidah kita apabila menghuraikan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu, sememangnya asas kepada pembahagian itu adalah asas akliyah. Kerana sebabnya ialah manusia ini kan manusia yang berakal, kan. Hatta dalam kita memahami ketuhanan itu pun kita harus memahami Tuhan itu dalam konteks prinsip-prinsip akal yang betul, yang sihat, kan. Kita tak boleh Maulana Syafiq percaya kepada Tuhan ni main ikut suka kita, yang kadang-kadang bertentangan antara satu dengan satu yang lain, kan. Kerana itu tidak mungkin berlaku, sebab Allah Ta'ala sendiri menyuruh kita berfikir menggunakan akal kita. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal, kan. Jadi sebab itu huraian para ulama tentang sifat-sifat Tuhan itu adalah gabungan antara asas sifat-sifat yang berasaskan kepada Al-Quran, hadis Nabi yang jelas, dan juga hujah-hujah akliyah. Kerana akidah itu sebenarnya dapat dipertahankan kedua-duanya berdasarkan asas wahyu dan juga berdasarkan asas akal. Jadi soalan tadi dia bertanya dalam konteks akal, bagaimana kita ada ke dalil untuk sifat samad dan basar? Memang ada. Kalau kita tengok huraian para ulama kita tentang sifat 20 tu misalnya, bila samad dan basar itu
dihuraikan bahawa sebagai Tuhan yang menjadikan kita Tuhan yang disembah, pastinya Allah Ta'ala itu nantinya mesti mengetahui apa yang kita lakukan, kita sebagai hamba kan, dan untuk mengetahui itu Tuhan mesti mendengar dan melihat apa yang kita lakukan kan. Jadi itu merupakan sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan satu zat yang dipanggil Allah atau Tuhan. Mesti wajib Allah itu bersifat mendengar dan melihat. Sekiranya tidak, maka cacatlah Tuhan yang kita sembah itu, kerana dia tak tahu apa yang Syafiq buat hari ni, yang Mona buat hari ni kan. Dia tidak mendengar. Cuma ada lagi satu sifat Allah Ta'ala juga, bahawa Tuhan itu berbeza dengan segala makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bahawa Tuhan itu dipanggil bersalahan, itu bahasa dululah, berbeza dengan apa yang dicipta atau makhluk. Maka melihat dan mendengar Tuhan itu tidak sama dengan melihat dan mendengar makhluk. Itu dia punya caveat lah, dia punya batasan untuk kita memahami sifat sama dan basar Tuhan. Jadi kita wajib percaya bahawa Tuhan itu maha mendengar dan melihat, dan Quran jelas banyak ayat kata Samiul Basir, itu banyak ayat-ayat ini sebut bahawa Tuhan itu maha mendengar dan maha melihat. Tetapi kita juga meyakini, mengimani berdasarkan Quran juga, berdasarkan akal kita juga, mengatakan bahawa sifat melihat dan mendengar Allah itu tidak sama. Kan? Kerana apa? Kerana sifat manusia itu apabila dia melihat dan mendengar, banyak sangat kekurangan dan batasan yang ada pada manusia yang mendengar dan melihat. Maulana Syafiq ya. Kita ni kalau ada dinding depan kita dah tak tahu dah apa yang berlaku di belakang dinding tu kan. Tak nampak tu baru dinding baru kan. Bayangkan benda yang lebih jauh lagi kita tak nampak. Sedangkan basar Tuhan itu berdasarkan apa yang dihuraikan oleh Al-Quran, oleh hadis, Tuhan itu melihat sampai kalau ada semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap di tengah-tengah padang pasir. Itu kan huraian para ulama kita. Itu ada pada penglihatan Allah. Kalau ada satu daun sedang jatuh di hutan belantara mana-mana pun ada dalam penglihatan Allah SWT. Kalau ada sesiapa yang bersuara, walaupun suara tu begitu halus sekali Mona ya, termasuklah apa yang kita cakaplah hati kan. Saya tak tahu apa yang Syafiq cakap tentang saya sekarang kan. Tapi saya percaya yang positif tu kan. Jadi saya husnuzan. Maka itu pun ada dalam pendengaran sama Allah SWT. Cuba bayangkan kalau Tuhan itu macam kita, banyak yang kita tak dengar Maulana Syafiq ya. Umur 50-an macam saya ni pun dah telinga tak apa dengar, mata tak apa nampak kan. Kadang berlapis-lapis sampai mata kena pakai cermin je tu kan untuk kita melihat. Jadi itulah dari segi akal kita akan bersetuju dan meyakini bahawa Allah itu wajib bersifat dengan sifat sama dan basar. Jadi saya ingat itu yang ringkasnya lah untuk kita menghuraikan dalil akal untuk dua sifat ini, sama dan basar. Okey, baik. Soalan berikutnya, sahabat kita bernama Hazlider. Okey, itu namanya, dan bertanya soalan, Doktor, apakah yang perlu ditekankan dalam akidah bagi mereka yang mula-mula nak belajar? Maksudnya mungkin ada sahabat kita yang dekat rapat dengan agama Islam, belajar tentang agama. Jadi apa yang ditekankan dalam akidah tu, Doktor? Okey. Secara dasarnya kita dah sebutlah tadi bahawa dalam akidah Islam itu penekanannya itu kepada tiga perkara tadi, kepada ketuhanan, kerasulan dan juga hari akhirat. Cuma hari ini Mona dan Syafiq, saya ingat kita juga harus melihat kepentingan akidah itu berdasarkan cabaran-cabaran semasa juga, cabaran semasa. Misalnya mungkin dalam konteks itu kita masih kena mulakan dengan ketuhanan dulu Mona dan Syafiq, macam mana pun. Kalau kita bercakap tentang kenabian pun, Nabi itu datang bila kita dah beriman dengan Tuhan kan. Kerana tapi dia bergantung kepada pedagogi lah, orang kata cara kefahaman dan pembelajaran. Sebab itu di sekolah diajar berdasarkan keutamaan itu. Tapi masih kalau dalam akidah kita tengok secara umumnya semua kita akidah akan bermula dengan ketuhanan. Dan ketuhanan itu adalah dengan menceritakan sifat-sifat Tuhan itu. Tetapi saya rasa hari ini Maulana Syafiq, kita harus bercakap tentang misalnya
tentang ilmu akidah itu sendiri kena ditekankan. Sifat ilmu akidah. Misalnya, saya bagi contoh, ulama-ulama akidah kita dalam menghuraikan sebelum bicara tentang ketuhanan tu, dia bicara dulu tentang ilmu. Tentang ilmu. Misalnya, ilmu kita tentang ketuhanan ini, dia mesti ada 3 ciri. 3 ciri. Sebab ini kita bercakap tentang benda yang di luar kita punya tanggapan panca indera. Syafiq, Kalau Syafiq nak ajar anak Syafiq tentang apa itu telur, telur ayam, tak susah sangat. Bawa dia pergi pasar, pergi beli telur 10 biji, tunjuk ini telur kan. Kalau nak lebih yakin, bawa ke reban ayam yang sedang bertelur, itu ayam, itu telur. Nanti takut anak tanya, mana dulu, ayam ke telur? Itu pening Syafiq nak jawab. Itu falsafah dan sains tu. Tapi tak apa, yang penting kita nak ajar dia telur dan ayam ada depan mata, telur ada depan mata. Tapi kalau nak bercakap tentang Tuhan, ini dia kena ada lebih sikit dari sudut keyakinan diri, kepercayaan, kefahaman dan ilmu tu kena lengkap. Sebab itu para ulama, sebahagian besar ulama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan ada 3 syarat. Ini ringkas saja. Yang pertama, ilmu itu dia mesti jazim. Dia mesti sifatnya kuat. Keyakinan tu mesti kuat, dan kuat itu mesti ke tahap yakin. Yakin ni maknanya 100% Syafiq tak boleh ada 5% pun tak boleh ada. Kalau Syafiq yakin dengan saya tak? Sebagai undangan pada hari ini. Kalau ada 5%, Dr. Farid ni ada kadang-kadang itu dia dah tak yakin tu. Dia dah ada sedikit syak kat situ. Dia masih yakin. Konsep yakin. Akidah ni dia kena bab macam tu. Dia tak boleh kurang sikit pun tak boleh. Sebab kalau ada kurang, maknanya akidah kita tu akan cacat dan nanti akan ada masalah dalam persoalan. Yang kedua, dia mesti muwafaqah lil haqiqah. Dia kena benar. Bukan yakin saja, tapi yang kita yakin tu kena benar. Ramai orang yakin benda tak benar. Orang percaya hantu kan. Hantu macam-macam nama kita boleh sebut kan. Hantu kom-kom, hantu kopek, hantu apa macam-macam dulu. Nama-nama yang kita diajar masa kecil dulu. Tapi kebanyakannya tak betul. Mungkin hampir semua hantu-hantu yang diceritakan tu sebenarnya ni saja. Tapi yakin kita, takut. Kalau malam hantu datang nanti kan. Tapi tu yakin yang tak muwafaqah lil haqiqah, tak berdasarkan kebenaran. Dan yang ketiga, mesti ada dalil. Dia mudah saja. Dia mesti kuat, dia mesti benar, dan dia mesti berasas. Berasas tu maknanya ada dalil lah. Sebab itu para ulama kita bila bercakap tentang ketuhanan, dia mesti ada dalil. Ini kita kena cerita dulu kepada anak-anak muda kita bila cakap akidah. Dia takut nanti akidah ni dia ingatkan macam ilmu-ilmu lain. Ilmu yang main ragu-ragu pun tak apalah, dia benda apa sahaja kan. Ini maklumat saja. Tidak, akidah dia dan dia diberikan dengan saluran yang betul. Ada Tuhan, hantar Nabi. Jadi itu. Dan kemudiannya pergilah kepada yang bab yang kita sebutkan tadi. Kepada ketuhanan, kenabian dan hari akhirat. Jangan lepas, jangan miss 3 perkara ini, kerana 3 perkara ini sebagai asas. Jadi tak kira lah anak kita ke, mu'allaf ke, seperti yang Syafiq sebutkan tadi, kita kena settle 3 perkara ini, dan ni saya tak perlu hurai panjang sebab para ulama kita dah menyusun pun kitab kita akidah yang cukup cantik. Sifat Tuhan, sifat Nabi, hal-hal yang berlaku di hari akhirat, perkara itu dapat dihuraikan dengan baik. Cuma sesuaikan dengan cabaran-cabaran semasa juga. Kalau ada mungkin perkara yang kita boleh tekankan, macam contohnya dalam sifat-sifat Tuhan tu, wujud Tuhan tu penting tu. Sebab hari ni orang dah mula jadi ateis, orang dah mula tak percaya Tuhan. Paling kurang dia ragu, dia panggil agnostik. Agnostik ni dia mungkin tapi dia tak nak buat keputusan. Dia kata saya dah tak pasti. Saya tak pasti Tuhan tu ada ke tidak. Ada orang kata ada, orang kata tak ada. Jadi saya duduk tengah-tengah. Saya just tak pasti. Itu pun tak boleh. Dalam Islam dia mesti tadi yakin. Jadi saya ingat bab-bab itu mungkin boleh ditekankan dalam konteks mengajar anak-anak ke atau pelajar ke ataupun orang-orang yang baru masuk Islam tentang akidah. InsyaAllah. Itu dia jelas saya mana bagaimana perlu kita terapkan asasnya akidah itu tentang anak-anak kita, walaupun mereka bertanya tapi kita berikan kepercayaan, keyakinan itu supaya dapat pendedahan dan juga kefahaman awal berkaitan konsep ketuhanan yang ini dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul itu. Dan banyak soalan untuk petang ini. Ada yang bertanya juga, dunia adalah penjara buat orang mukmin dan kemerdekaan buat
orang mukmin ialah apabila berada di syurga? Itu soalan tu akan jawab sebentar saja lagi. Untuk waktu ini Doktor dan para pendengar berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bicara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, yakni sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka dan pohonkanlah keampunan bagi mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan. Kemudian apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sidang pendengar sekalian, ayat ini menjelaskan tentang keindahan peribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan para sahabat baginda. Walaupun setelah apa yang berlaku dalam peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersikap lemah lembut dalam pergaulannya. Ini semua adalah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sifat baginda sebagai Nabiur Rahmah. Inilah hakikat kesempurnaan seorang pemimpin berjiwa besar dan berakhlak mulia. At-Tabari dalam kitab tarikhnya meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tiada kelembutan yang lebih disukai Allah daripada kelembutan seorang pemimpin, dan tiada kejahilan yang lebih dimurkai Allah daripada kejahilan seorang pemimpin. Seterusnya Allah menyatakan akibatnya jika baginda bersikap kasar dan keras, nescaya baginda tidak akan didekati oleh para sahabat. Ini jelas membuktikan bahawa secara tabiinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan insan itu akan lebih mudah tertarik kepada akhlak yang lembut lagi sopan. Sebaliknya akan menjauhkan diri dari insan yang bersikap kasar dan bengis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan kesalahan para sahabat, memohon keampunan buat mereka dan sentiasa bermusyawarah, iaitu mengambil pandangan para sahabat dalam hal-hal berkaitan kehidupan. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tiada seorang pun yang kulihat sering bermusyawarah melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita menyaksikan dalam sirah baginda banyak situasi yang membuktikan betapa baginda mempraktikkan musyawarah dalam keputusan yang diambil. Ini menunjukkan kepentingan syura dan musyawarah. Kerana setelah sesuatu diputuskan, maka hanya tinggal bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segalanya kepadanya. Pastinya ia membawa kepada keberkatan. Johor Bahru 106.2 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Sekolah Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, rancangan Fas'aluna masih bersama anda dan masih bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syara. Ya, betul. Terus untuk di Facebook dan juga di YouTube. Okey. Dan terus kita nak bawakan soalan mana? Ya, betul. Ada soalan doktor yang bertanya tentang dunia adalah penjara buat orang mukmin dan kemerdekaan buat orang mukmin ialah apabila berada di syurga. Pencerahan doktor, silakan. Terima kasih. Memang ada hadis yang mengatakan bahawa dunia sijnul mukmin wa junnatun al-kafir, wa junnatul kafir. Yang maksudnya dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga, lebih kurang syurga lah kepada orang kafir. Memang kalau kita lihat dari sudut semangat hadis itu memanglah betul. Bukan apa Mona dan Syafiq, kerana
dunia ini walaupun pelbagai nikmat dan juga apa orang kata keseronokan yang ada, tapi ada benda-benda yang orang mukmin ni tak boleh. Tu kan, maknanya kita tak dibenarkan. Arak katanya sedap kan. Kita tengok orang minum pun sampai mabuk-mabuk apa semua macam-macam sedap, macam sedap kan. Dan itu sebagai, dan itu bukan baru, zaman jahiliyah dulu pun sebelum Islam datang pun itulah minuman yang tetapi orang Islam tidak boleh kan. Jadi dari segi itu benda yang menyeronokkan bagi sebahagian orang kita tak boleh. Hal-hal hubungan lelaki wanita yang bebas kan, itu pun dianggap sebagai keseronokan. Islam tidak benarkan. Hiburan-hiburan yang melalaikan, itu semua dianggap macam syurga lah bagi sebahagian manusia, tetapi Islam tidak benarkan. Jadi maknanya Islam itu banyak membataskan orang mukmin itu daripada melakukan sesuatu, tapi itu atas semangat ketundukan kepada Tuhan, atas semangat Islam, aslama, maknanya kita menyerah diri kepada Tuhan. Dan dari satu segi Maulana Syafiq, dia jadi penjara, dunia ni menjadi penjara bila kita bandingkan dengan akhirat. Kan akhirat itu memang segala-galanya kita akan dapat. Dan katalah dunia ni pun, kat dunia ni pun kita seronok, kita nak buat juga apa yang dilarang. Pun dia tak best mana Maulana Syafiq minum tadi kan, minumnya ada mabuk dan pening kepala dan mungkin merosakkan akal fikiran. Yang seksual ni kan, hubungan bebas ni pun kalau buat akhirnya nanti dapat penyakit lah, apa dah itu dan inilah. Hiburan pun begitu juga, terlalu banyak berhibur nanti akan banyak mudarat-mudarat yang akan datang. Maknanya dunia ni macam mana pun dia masih lagi macam penjara juga. Dia tidak sempurna berbanding dengan akhirat. Ditambah lagi dengan banyak perkara-perkara yang ditegah oleh syarak itu, menjadikan secara metaforanya, secara kiasannya memang dunia itu semacam penjara kan. Tapi penjara itu bukanlah penjara yang betul-betul menghimpit kita. Cuma penjara itu dalam erti kata batas-batas tu ada. Banyak batas-batas yang kita harus jaga kan. Ada satu dalam hadis ni juga, bila saya baca huraian hadis ini Maulana Syafiq, ada satu kisah yang disebut oleh Imam Al-Munawi dalam ketika mensyarahkan hadis ni. Dia kata ada satu kisah Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia menjadi ketua qadi. Dia berjalan dekat satu tepi pasar tu, tapi sebabkan dia qadi, ketua qadi, dia dengan dia punya kenderaan yang cantik dan besar kan. Dia datang seorang lelaki Yahudi, penjual minyak tu datang padanya, yang agak kotor pakaiannya. Dia datang, dia pegangnya kaki kuda Imam Hajar ni, Ibn Hajar ini, dia mengatakan, wahai Syekhul Islam. Ini Pak Ibn Hajar tu hebat kan. Engkau mendakwa bahawa Nabi engkau mengatakan dunia ini penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Tetapi penjara mana yang kau berada sekarang? Sebab engkau hebat sekali duduk kat apa kan, tak macam duduk penjara pun. Itu menarik, jawapan Ibn Hajar itu yang menarik. Dia kata, aku jika dibandingkan apa yang Allah janjikan kepadaku di hari akhirat nanti daripada kenikmatan syurga, seakan-akan aku berada di penjara sekarang ni. Sebab syurga nanti jauh lebih hebat lagi daripada apa yang walaupun sekarang ni aku naik kuda yang besar kan. Dan engkau, dia kata, sebab orang Yahudi tu bukan mukmin kan. Engkau jika dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan bagi engkau di akhirat, seolah-olah engkau berada dalam syurga. Kan, yang engkau berada kat dunia ni okey, tapi di akhirat nanti orang-orang kafir itu, kata Al-Quran, akan masuk ke dalam neraka. Jadi betul lah dari segi itu. Sebab tempat mereka nanti di neraka, di dunia ni mungkin mereka rasa semua benda mereka boleh lakukan. Tapi pada orang mukmin, berbanding dengan akhirat, kita tetap dunia ni kecil saja, macam penjara saja dunia ni. Jadi itu kan makna yang kita boleh ambil dari apa yang disebut, yang ditanyakan tadi kepada kita. Dia jelas dan juga faham dengan apa konsep yang dijadikan sebagai penjara bagi orang mukmin. Itulah dia, supaya kita dapat jaga diri, supaya dapat terus kita nak bawa diri kita ni kepada syurga Allah, kehidupan yang sejati di sana nanti. Satu soalan doktor, mungkin secara ringkas doktor boleh jawab soalan ni. Ada sahabat kita bertanya, doktor, kita terbiasa dengan ayat sami'na wa ata'na. Adakah dengan ini juga
menghalang kita dari sifat ingin tahu dan menghalang sifat manusia itu yang mempunyai akal untuk bertindak dengan cara mengikut sahaja bulat-bulat. Iman itu bagaimana? Yang lepas pun kita dah jawab soalan yang lebih kurang itu. Dia kata bila kita kena beriman, kena apa semua tu, agama ni apa, adakah maknanya kita ni tak ada kebebasan untuk berfikir dan apa. Sami'na wa ata'na itu Syafiq sebut macam ustaz dia. Sami'na wa ata'na tu maknanya aku dengar, kami dengar dan kami taat kan. Dan itu pendirian kita terhadap apa yang Tuhan beri kepada kita dan Nabi sampaikan kepada kita. Tetapi yang dalam batasan sami'na wa ata'na tu banyak benda yang kita boleh lakukan dengan kebebasan. Syafiq, kita dalam kita ketaatan ni tiap hari kita boleh pergi kerja. Syafiq boleh beli Mercedes. belum beli, akan beli kan. Dia nak beli Mercedes ke, dia nak beli rumah banglo ke, tak ada masalah. Dan agama tidak pernah melarang benda-benda tu. Dan itu masih lagi dalam ruang sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ni taat kepada Tuhan, dan arti kata kita jangan lupa kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba kan, solatnya, imannya, apa semua tu. Tapi yang lain-lain, nak pergi main badminton ke malam ni, nak pergi main golf ke esok, nak makan Kentucky ke, nak makan apa ke, go on. Kandar Penang punya ni ke, itu silakan. Agama tidak pernah larang. Jadi sami'na wa ata'na tidak bertentangan dengan kebebasan dan apa yang kita nak lakukan kan. Jadi cuma dalam rada kebebasan itu, dalam rada ketaatan itu, banyak benda yang kita bebas lakukan. Macam kita dengan mak ayah kita juga, Maulana Syafiq. Bila kita taat pada ayah dan mak, tapi di rumah macam-macam kita boleh buat. Mak ayah kita tak marah kalau kita nak tengok TV ke, nak apa semua. Tapi yang tak boleh, yang mak ayah kata tak boleh itu jangan buat. Dan yang mana dia suruh lakukan tu kena lakukan. Yang lain yang harus itu banyak perkara yang kita boleh lakukan. Jadi kita masih bebas walaupun sami'na wa ata'na. Jelas saya Mona. Masya-Allah, harapnya sahabat-sahabat yang tengah tonton sekarang juga di Facebook dan juga di YouTube tu boleh faham, dan juga jangan lupa like, comment, share banyak-banyak. Kita sharekan pengisian ini untuk manfaat sahabat-sahabat kita yang lain juga, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan di akhirnya kita berterima kasih kepada Dr. Farid. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Dr. silakan. Alhamdulillah kita dapat uraikan soal persoalan berkaitan dengan akidah ini. Yang penting dalam konteks akidah ini, kita tahu perkara-perkara yang asasi yang harus kita yakini sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dan batasan yang harus kita jaga. Tapi kita juga banyak perkara yang kita boleh lakukan di dunia ini walaupun penjara, tapi penjara ni luas sebenarnya. Yang banyak perkara yang kita boleh lakukan. Cuma bila kita bandingkan dengan apa yang kita akan dapat di akhirat, hasil daripada ketaatan kita di sini itu sebenarnya terlalu luas. Nikmat yang Tuhan akan beri kepada kita, dengan isyarat di dunia ini kita lakukan dengan baik. Maulana Syafiq. Itu dia, seimbang kan. Seimbangkan di dunia dan juga di akhirat. Pastinya Allah akan sediakan yang baik-baik lagi untuk kita. Amin. Ya, insya-Allah. Terima kasih Dr. Farid. Jazakallah ana kulli khair. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang juga tonton di Facebook dan juga di YouTube. Okey, kita bersama dengan Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syarah, merupakan pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita akan bertemu lagi di hari waktu yang sama untuk rancangan Fas Aluna. Tanyalah kami di setiap hari Rabu jam 5 petang. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuching 93.7 FM. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, pengarah eksekutif haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Jadi farma untuk anak-anak, jadi farma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155.
Rajaan 50% yuran pengajian ijazah dan program asasi secara percuma. Pengambilan September ke Al-Madinah International University dalam bidang pengajian Islam, bahasa Arab, IT, perniagaan dan kewangan dan lain-lain lagi. Layari www.medu.edu.my, telefon atau WhatsApp 018 2266 286. Gerbang Kepembelajaran Tanpa Sempadan Al-Madinah International University. Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor kini kembali. Hijau 2022 akan diadakan dari jam 10 pagi hingga 10 malam di Persada Johor Bahru pada 29 September hingga 2 Oktober 2022. Pelbagai produk usahawan-usahawan tempatan dan antarabangsa yang turut serta di dalam Expo Perdagangan ini. Acara selama 4 hari turut mempersembahkan artis-artis tempatan dan juga luar negara di pentas utama Fijo secara percuma buat seluruh rakyat Malaysia. Jom hadir beramai-ramai memeriahkan acara perdagangan Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor kali ini dan menghayati kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan artifak-artifak peninggalan baginda yang turut kami bawakan di Fijo kali ini. Datanglah ke Persada Johor Bahru untuk memeriahkan acara Fijo 2022 dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik yang menanti anda. Ingat halal, ingat Fijo. Setiap insan pasti akan mati, tetapi ada pahala yang tidak mati dan akan terus mengalir kepada insan. Nak tahu apakah amalan yang dibawa selepas kita mati? Salah satunya adalah sedekah jariah. Jom bersama-sama Perkim Datuk Keramat dalam membantu saudara baru menyediakan kemudahan asas kepada mereka. Ingatlah, biar sedikit sumbangan asalkan besar ganjaran. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian 011-1929-5997 atau layari FB Perkim Datuk Keramat. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala Kita melihat qada dan qada. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Apabila dia berjalan, lajunya seolah-olah dia sedang menuruni anak bukit. Apabila dipanggil, dia akan menoleh. Begitu juga dengan tubuh badannya akan turut berpaling. Ada tanda khatamun nubuwah di belakang di antara dua belikatnya. Dialah yang paling peramah. Dia jugalah yang paling benar dalam kata-kata dan perbuatannya. Lemah lembut, pergaulannya rahmah. Barang siapa yang pertama kali melihatnya akan timbul ketakutan, dan barang siapa yang sudah mengenalinya, dia akan jatuh cinta dengannya. Aku tidak pernah melihat seorang yang sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum ini dan selepas ini. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam riwayat yang lain, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar serasi dengan wajahnya, matanya yang lebar dan tumitnya yang tipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Syaimak, iaitu adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perihal pengertian mulut yang lebar. Dia menjawab, besar bentuk mulutnya seimbang dengan raut wajahnya. Aku bertanya lagi, apa artinya bermata lebar? Dia menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Dia menjawab, daging tumitnya sedikit. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izzi